مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi kita dapat tengok orang-orang beriman, kan. Kita dapat tengok lagi wajah-wajah orang yang dalam diri dia ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak bayangkan, bangun tidur tengok satu rumah orang kafir, nak pergi kerja kat tempat orang kafir. Boleh tak bayang macam mana kita pun susah nak amalkan agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala beri kita itulah yang terbaik. Al khairu fima waqa. Ingat benda ni. Al khairu fima waqa. Setiap apa yang terjadi ini adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu kita nak dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala ni tak ada apa-apa. Dan sebahagian ulama dia membuat contoh, dan ilmu manusia ni diibaratkan macam kita ambil satu jarum, kita letakkan dalam laut, and then apa yang jatuh itu adalah ilmu kita, yang tak terlekat di jarum itu adalah ilmu Allah. Faham? Jadi maksudnya di sini ini bukanlah satu perbandingan. Ini adalah satu contoh menunjukkan bahawa ni ilmu manusia ni tak ada apa-apa kalau nak dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka macam mana kita nak dapat ilmu Allah? Kita kena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bismillahirrahmanirrahim, saya akan sharekan satu hadis yang berkenaan dengan nanti saya tanya apa tajuk dia. Sekarang saya tak nak letak tajuk. Saya nak suruh biar awak semua yang letak tajuk. Okey, faham? Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba rajula lillahi ta'ala. Barang siapa yang dia mencintai seseorang lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, poin dia kat sini. Barang siapa yang dia ini cinta kepada hamba Allah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kan? Ada lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Bukan sebab dia cinta kepada seseorang kerana Allah, bukan sebab bisnes jadi suka kat dia, kan? Bukan sebab nak jadi ipar, kan? Buat baik dengan dia, ataupun nak jadi menantu, ataupun nak jadi mertua, so baik, cinta dia sebab ni boleh buat menantu, buat baik dengan dia. Bukan, ni ada chance nak jadi ipar ni, buat baik. Bukan. Orang yang cinta kepada hamba Allah semata-mata kerana Allah, tak ada niat lain. Niat dia kerana agama, kan? Sebab termasuk perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka lelaki tadi mengatakan, man tadi tu, inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku cinta kepada awak kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila orang kata ana uhibbuka fillah, dia kan pernah dengar lagu tu. Jadi perkara tu, kan, kalau kerana Allah pasti akan ada tandanya. Apakah cinta kerana Allah? Apakah tanda cinta kerana Allah? Di antara tandanya cinta kerana Allah ni adalah yang pasti tak akan menimbulkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru dinamakan cinta kerana Allah. Faham Nazmi? Mana Nazmi tak ada kat sini? Cintalah hamba Allah kerana Allah. Maka ada seorang kata, saya cinta kepada hamba Allah ni Ustaz. Siapa? Ada tu Fulanah binti Fulan, kan? Kata cinta kerana Allah. Last sekali hantar surat kerana Allah, kan? Tengok, kan, tanpa
syarat yang betul dalam agama ini bukan namanya kerana Allah. Ni namanya nafsu di atas namakan agama. Maka fadakhala, kemudian keduanya masuk jami'an, semuanya dua-dua al-jannata, ke dalam syurga. Jadi hadis ni dia ringkas saja. Hadis ni dia memang diringkaskan. Maksudnya orang yang tadi yang disebutkan tadi, dia cinta kepada hamba Allah ni, kawan dia ni, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang satu lagi dicintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada fa'il, ada maf'ul. Ada yang mencintai, ada yang dicintai. So dua-dua masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa amalan dia? Mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang manusia ni dia punya pola fikir dia ni terbalik. Sebab imam dia ni, faham imam? Penunjuk jalan dia ni, apa yang diikut ni. Imam dia ni perasaan dia. Imam dia ni bukan iman dia. So apa jadi? Nak dicintai. Padahal dicintai itu belum pasti, belum tentu ada pahala. Tetapi kalau mencintai, ini dah jelas ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, ada fa'il, ada maf'ul. Ada orang yang berbuat, ada yang dibuat. Kadang tu kita ni nak diperhatikan. Ni salah sebenarnya. Nak diperhatikan. Sepatutnya kita memperhatikan. Kalau kita perhatikan orang Islam, pertama sumber pahala. Betul. Kita tolong, tengok dia kurang, tolong. Tapi sebab fikiran kita terbalik, kita nak orang caring kat kita. Kalau orang tak, kau tak caring, apalah. Sebab apa? Imam dia tu perasaan dia. Dia terlalu, apa orang kata, apa, feeling bukan, apa benda tak nama dia tu, lebih kurangnya macam tu lah. Terlalu Nazmi apa lah, ikut perasaan. Tak feeling. Cepat feeling. Hati tisu. Nazmi biasa lah saya dengar tu, hati tisu. Kita ni terlalu tisu. Nak orang perhatikan kepada kita. Kalau tak perhatikan dia, kata kau tak caring lah kat aku. Faham Nazmi? Jadilah orang yang memperhatikan orang lain. Jangan kita yang nak orang perhatikan kepada kita. Bila kita nak orang perhatikan kepada kita, bila orang tak perhatikan kita, kita sakit hati. Betul? So imam kita ni adalah iman kita. Jangan imam kita ni adalah perasaan kita. Bila imam kita ni perasaan kita, sesuatu yang tak ikut perasaan kita, padahal perasaan kita ni belum tentu ikut kepada agama, so kita akan hampa. Sama juga, jadilah orang yang suka membantu. Membantu jelas ada pahala. Tetapi kalau dibantu belum tentu ada pahala. So kita kena pandai letakkan diri kita. So kalau orang ni suka membantu, apa nama dia, kalau bantu orang tentu dapat pahala. Dan ada satu lagi, kita tolong orang jual rumah. Niat kita nak tolong, bukan kita nak orang tolong kita jual rumah. Tolong orang, maka dia selain kita dapat pahala, ada satu hadis Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu Wa Taala akan tolong kita selagi mana kita tolong orang. Jadi ada orang tolong manusia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang ni dalam musibah, tengah susah, tak tahu macam mana nak buat kerja ni, walaupun tu bukan kerja kita tolong dia. Tunjuk ajar kepada dia. Ajar dengan betul-betul sungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fakana alladhi ahabba irfa'a manzilata ulhiqa billadhi ahabba lillah. Maka orang yang mencintai, maka fakana alladhi, maka adanya orang yang mencintai, fakana alladhi ahabba, maka adanya orang yang mencintai, irfa'a manzilata, derajat dia lebih tinggi di syurga.
ulhiqa billadzi ahabba lillah, maka orang yang dicintai itu diikutkan dengan orang yang mencintai itu diikutkan dengan orang yang dicintai kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupa-rupanya kalau orang yang dia cintai itu derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sebab cinta dia kerana Allah tu menjadikan dia dapat ikut. Sebab dalam satu hadis Nabi mengatakan almar'u ma'a man ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia sayang. Sebab tu para ulama mengatakan cintalah kepada orang soleh, cintalah kepada Nabi, cintalah kepada sahabat. So bila kita cinta kepada orang soleh, bila makna orang soleh ni masuk ke dalam syurga, ulhiqa billadzi ahabba lillah, kita yang cinta ulama tadi, kita yang cinta kepada orang soleh tadi, Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan kita. Maka kita kena pandai-pandai mencari siapa yang patut kita cintai. Gitu. Sebab tu orang kafir tu dia pandai. Dia naikkan CR7, dia naikkan apa lagi? Tak ingat. Messi, dia naikkan matchmaker, dia naikkan orang-orang. Bila orang-orang kafir, so dia akan buat lah orang Islam ni untuk tengok takjub, power. Bila suka cerita, letak poster pula dalam bilik. Na'udzubillah min zalik. Ada yang kat sini yang buat macam tu. Kalau ada buat, cuba tinggalkan. Apa lagi orang-orang kafir ni sekarang pandai. Dia buat apa nama dia, channel-channel, suruh subscribe bagai, lepas tu apa nama dia, buat show lah, benda lah, supaya orang Islam ni tengok cinta. Bila dia cinta, bila dia mati, dia dikumpulkan dengan orang-orang tu. Tengok kita cinta kepada siapa. Ada yang cinta kepada K-pop, na'udzubillah min zalik. Orang kafir tu sedar sikit. Orang kafir kalau nak kepada K-pop tu, bagi dakwah dia dulu masuk Islam. Jadikan suami, boleh lah cinta suami kerana Allah, yang berdarah K-pop. Sebenarnya tak ada apa pun, cuma kita je minat. Orang kata minat, tak ada apa pun minat. Jangan main-main dengan tak ada apa. Benda tu bahaya. Sebab tu orang kafir bertungkus lumus. Buka dalam surah Al-Baqarah 1, 2, 3. 3 muka surat nak habis, nak masuk juz 2 tu. Ayat berapa saya lupa. Atas sekali, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang kafir ni, dia tak akan pernah redha kepada kita orang Islam selagi kita tak ikut jejak dia. Faham? Dia akan buat macam-macam dia akan buat. Maka penting kita hari ni untuk kita pandai letakkan siapa yang perlu saya cinta, siapa yang perlu saya ikut, siapa yang saya perlu jadikan dia panutan saya. Siapa panutan kita? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak kenal Nabi? Kita kena tengok kepada kehidupan para sahabat. Kita kena dengar kisah hayatus sahabat. Macam mana kita nak dengar? Kita nak tahu kita nak dengar cerita para sahabat, kita kena dengar cerita tabi'in. Macam mana kita nak kenal tabi'in? Kita kena kenal tabi'ut tabi'in. Macam mana kita nak kenal tabi'ut tabi'in? Kita kena dengar ulama. Maka sangatlah berbahaya orang yang menolak kepada ijma' dan qiyas. Hati-hati. Dekat Malaysia ni banyak virus-virus yang dia ni tolak ijma', tolak qiyas, menghina kepada ulama'. Tu perhatikan. Jangan sampai kita takjub kepada dia, dia kata dia ni ustaz masya-Allah rupa-rupanya na'udzubillah min zalik. Bila dia kumpulkan asal Nabi sebelah sana, aku duduk sebelah sini. Jangan tertipu. Maka penting kita ada guru yang mana dia belajar ilmu dia tu sampai kepada baginda Nabi SAW. Maka sambungan daripada hadis tadi, selain kita ni diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala perasaan cinta, perasaan sayang oleh Allah untuk kita kontrol setiap waktu sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala redha.
Kita kena ingat bukan hanya itu saja yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Apa lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala beri? Hubbu fillah wa bughdu fillah. Cinta kerana Allah dan marah kerana Allah. Maka selain kita diberi rasa cinta, Allah juga beri kepada kita amanah untuk mempunyai perasaan marah. Faham? Jadi normal orang, kata para ulama, normal orang tu dia ni mesti ada perasaan marah. Kalau orang ni tak ada marah, so ni ulama kata, bukan saya kata, menunjukkan bahawasanya dia tidak sempurna. Maka dalam agama orang ni tak disuruh menghilangkan marah. Kalau orang tak ada marah ni bukan orang normal. Tetapi di dalam agama ini, orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan orang yang menghilangkan marah, tetapi orang yang menahan marahnya. Surat Al-Imran, paling atas ayat Surah Muhammad 132 kalau tak silap. Nanti saya cek lagi. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha. Orang yang menahan marah. Ni orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tu yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan orang yang tak ada marah. Ada, tetapi dia mampu untuk menahan amarahnya. Selain kita ada perasaan cinta, juga kita dititipkan perasaan amarah untuk kita dapat menahannya dan gunakan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala. Di ayat ini, di antara sifat-sifat orang yang bertakwa ini adalah orang yang dapat menahan amarahnya. Dengan sebab orang tu kalau ada sifat marah, maka akan selamat dari banyak gangguan. Kalau contoh, siapa nama dia? Farah, tak ada perasaan marah. Anak buah dia buat salah, ya, relax dah lah. Tetapi kalau ada perasaan marah, dia akan selamat dari banyak gangguan. Ni dari bawah. Kata ulama, apakah hikmah daripada marah yang Allah berikan kepada manusia? Dia akan selamat daripada banyak gangguan. Contoh, saya tanya kepada Putri, Putri, kenapa awak tak pergi lempang je Farah tu? Tak boleh nak lempang Farah, tak digarang. Macam tu. Kang, saya kena marah Kang. Jadi tengok, sebab dia ada perasaan marah yang mana dia dapat menahan amarahnya itu, maka dia selamat daripada kena lempang dengan Putri. Faham? Kerja kalau tak ada. Kita tengok orang-orang yang belum dapat kontrol dia punya marah dia. Orang-orang yang belum ada perasaan, yang dia punya marah dia tu tak dapat menyelamatkan diri dia. Siapa? Kita tengok budak kecil. Budak kat sekolah tadika ke, tak payah sekolah tadika, darjah 2 saya pernah kena buli. Sebab saya bertubuh kecil, dan saya tak pemarah. Maka kemarahan saya tu tak dapat nak menyelamatkan saya daripada banyak gangguan. So saya kena buli, kena pukul lah, kena apalah. Tapi cuba bila mana ada perasaan marah tu, yang marah tu boleh menyelamatkan dia daripada banyak gangguan. So orang tak berani kacau dia. Lepas dia kena pukul, contoh dia amarah dia tu lemah, dia kena pukul. Lepas tu dia balik, dia bagi tahu mak dia. Mak dia kata, siapa pukul? Anak siapa? Pergi. Mak dia pun pergi. So amarah mak dia tu boleh menyelamatkan anak dia. Faham? Ini di antara hikmah. Tetapi orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama adalah orang yang cinta kerana Allah. Yang kedua, orang yang ada perasaan amarah tetapi dia dapat menahan amarahnya dan dia menggunakan amarahnya sesuai dengan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Apakah itu? Sesuatu yang Allah redha. Tu kalau kita jadi penguasa, kita ada orang buat kesalahan, maka kita marah dia. Kalau kita ada bawahan, bawahan kita buat maksiat, kita marah dia. Ini adalah
marah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Jadi marah yang Allah Subhanahu Wa Taala redha, bughdu fillah ni, hubbu fillah wa bughdu fillah ni ada fadilah tersendiri. Cinta kerana Allah, marah kerana Allah. Tapi ingat, marah kerana Allah dan cinta kerana Allah. Maka kalau orang ni dia dapat menjaga dua sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala amanahkan dalam diri dia 24 jam ni, selalu ada rasa cinta, selalu ada rasa marah yang dapat dia kontrol sesuai dengan Allah redha, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab ayat semalam, salamun alaikum bima sabartum. Sebab dia nak marah, dia sabar. Dia nak cinta seseorang ni bukan kerana Allah ni, nak bermaksiat ni, tetapi dia tak nak, dia sabar. Maka malaikat kata, salamun alaikum bima sabartum. Masuklah kamu, selamatlah kamu ke dalam syurga sebab kamu di dunia kamu bersabar. So itulah. Jadi kata-kata alu-alu, kata-kata aluan, kata-kata para malaikat di depan pintu syurga kepada orang yang nak masuk syurga ni satu je, salamun alaikum bima sabartum. Orang yang masuk syurga ni adalah orang yang di dalam hati dia, di dalam diri dia ada sifat sabar. Sifat sabar ni luas. So dalam apa saja yang kita lalui, kita selalu kena fikir apakah kita dibisik oleh, kita nak ikut yang sebelah kanan malaikat ataupun kita nak ikut yang sebelah kiri. Faham? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali murtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, ighfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna, fatub alaina taubatan tawsil kulli haubatan wasturlana al-awrati wa aminir rawati. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna, waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillani. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna, fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil Mustafa rasuli nahla bikulli suli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.